mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini dihabarkan 11 pemain dari JDT akan menjadi pilihan untuk lawan Manchester United di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ketika ini, klub dari England, Manchester United, akan kembali semula ke Malaysia untuk aksi pasca musim post-season dan akan bertemu ASEAN All-Stars. Perlawanan yang diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur itu melihatkan juara bola sepak Inggeris 20 kali itu akan beraksi di Malaysia pada 28 Mei. Kehadiran Manchester United ke Malaysia pastinya mengujakan penyokong mereka di negara ini, dengan kali terakhir The Red Devils singgah adalah pada 2009. Sejak kali terakhir United datang ke Malaysia, sudah banyak berubah dalam bola sepak tempatan. Salah satunya adalah kemunculan Johor Darul Takzim JDT sebagai kuasa moden bola sepak negara. Jadi tidak hairan jika ada penyokong yang mahukan perlawanan antara Manchester United bertemu JDT, dah alang-alang mereka ada di sini. Siapa yang tidak mahu menyaksikan Arif Aiman melepasi kawalan Harry Maguire? Antara luahan peminat berbunyi begini, "Tolong lawan JDT, lepas tu kalahkan mereka 4-0, kata Rizwan Hamzin. Tak sabar nak tengok Arif Aiman oleh Maguire, ujar Hazwan Sudan. Dalam pada itu, ramai penyokong United di Malaysia mahukan seorang pemain untuk dibawa oleh kelab itu ke Malaysia. Bukannya Bruno Fernandes, Nusair Mazraoui atau Amad Diallo, sebaliknya penjaga gol mereka iaitu Andre Onana. Onana dilihat begitu popular dalam kalangan penyokong United di Malaysia dan ramai berharapkan dia akan membuat kemunculan dekat Bukit Jalil Kilat. Kami mahu Onana. Kalau tak ada Onana, baik tak payah datang Malaysia, kata Dola Hamidi. Mengulas harga tiket untuk perlawanan ini, tiket aksi persahabatan pasca musim membabitkan Manchester United dan ASEAN All-Stars mencecah RM1,500 untuk setiap satu kepala. Anak buah Ruben Amorim akan berdepan ASEAN All-Stars di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei ini. Ini disusuli aksi menentang Hong Kong di Stadium Hong Kong pada 30 Mei. Ketua Pegawai Eksekutif Manchester United, Omar Berada, menyifatkan aturan jelajah yang diumumkan mampu mengeratkan hubungan penyokong dan kelab, terutama di benua Asia. Kami menghargai sokongan hebat yang dinikmati Manchester United di seluruh dunia, katanya dalam satu kenyataan. Musim panas ini kami gembira untuk mengumumkan jadual jelajah yang membolehkan peminat kita di Asia, Skandinavia dan Amerika Syarikat berhubung dengan kelab dan melihat skuad utama beraksi dalam persekitaran tempatan. Sebaik sahaja Manchester United mengumumkan 2 aksi pasca musim mereka, ramai penyokong ingin tahu harga tiket aksi membabitkan perlawanan tersebut yang bakal menentang ASEAN All-Stars. Ini kerana harga tiket aksi berkenaan untuk kategori VIP mencecah RM1,500 untuk satu kepala dan ini sekaligus menyebabkan berita ini tular di media sosial. Antara yang berkongsi berita harga tiket aksi United ASEAN All-Stars ialah seorang pengguna X bernama Joshua Asidiksi. Penyokong yang berstatus pelanggan Maybank boleh mendapatkannya menerusi akses pra-jualan eksklusif dari jam 3.30 petang pada 8 April sehingga 11.59 malam 11 April ini. Setelah itu, tiket akan dijual kepada orang ramai bermula pada jam 11 pagi 15 April. Tiket boleh didapati di platform Ticket Empire. Mengulas fans Indonesia ketika ini, sesetengah dari mereka meluahkan rasa tidak puas hati kepada Malaysia. Ini kerana Malaysia merupakan pilihan rasmi daripada Manchester United, menurut kenyataan. Di dalam video ini saya akan menceritakan mengapa Manchester United memilih Malaysia dan bukannya Indonesia, walaupun ketika ini seluruh dunia mengetahui apabila skuad Indonesia semakin membangun menerusi anak-anak Belanda. Manchester United memiliki sejarah yang menarik dengan Indonesia, termasuk kunjungan tim ke Indonesia, mempunyai fan club yang sangat besar. Bahkan kehadiran pemain Indonesia di tim muda mereka sangat memberangsangkan. Namun dengan hanya satu konflik di Indonesia, ia telah menjadi satu sejarah paling buruk yang dimiliki oleh kelab dari England itu, sehinggakan kelab tersebut membuat keputusan untuk tidak lagi menjejakkan kaki mereka di bumi Indonesia.
Mungkin ada sesetengah Gen Z daripada Indonesia yang tidak mengetahui sejarah ini sehingga kan ada yang menyerang fans Malaysia di media sosial berkenaan Manchester United. Jadi di sini saya akan menceritakan dengan lebih detail mengapa Indonesia tidak menjadi pilihan Manchester United. Pada tahun 2009, Manchester United merancang lawatan pramusim ke beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Mereka dijadualkan tiba di Jakarta pada 18 Julai 2009 dan menginap di Hotel Ritz-Carlton, Indonesia. Ketika itu perlawanan menentang pasukan Indonesia All Stars sudah pun dirancang pada 20 Julai di Stadium Gelora Bung Karno. Namun pada pagi 17 Julai 2009, dua letupan bom berlaku di Hotel J. Dawei Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta, Indonesia. Dia telah mengorbankan 9 orang dan telah mencederakan lebih 50 mangsa yang lain. Berikutan insiden tersebut, Manchester United terus membatalkan niat mereka untuk meneruskan lawatan ke Indonesia dan terus meninggalkan bumi Indonesia demi keselamatan pemain dan staf. Sejak kejadian itu, Manchester United belum lagi mengadakan lawatan kembali ke Indonesia dengan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama sejak peristiwa tersebut. Tapi di sini saya tekankan bahawa ia adalah konflik negara dan ia tidak ada kena-mengena dengan fans Indonesia untuk insiden tersebut. Hanya Manchester United yang mengambil langkah berjaga-jaga sehingga tercetusnya salah faham di media sosial. Ketika itu, Manchester United turut mengeluarkan kenyataan rasmi dan mereka menyatakan rasa simpati mereka terhadap mangsa yang terkorban dan juga rakyat Indonesia. Mereka membatalkan lawatan bukan semata-mata kerana ketakutan, tetapi mengakui sebagai tanda hormat kepada tragedi yang berlaku. Itu adalah sejarah untuk Manchester United dan juga Indonesia. Mengulas perkembangan skuad Harimau Malaya, Persatuan Bola Sepak Malaysia didakwa pernah melakukan percubaan untuk menghubungi pemain tengah kacukan Australia, Ryan Teague. Baru-baru ini, tonggak berusia 24 tahun itu membuat pengakuan terbuka bahawa dirinya memiliki pertalian darah yang sah dengan Malaysia. Pemain Melbourne Victory ini bagaimanapun membuat keputusan untuk mewakili Socceroos dan melakukan debutnya ketika menentang China tempoh hari bagi aksi kelayakan Piala Dunia 2026. Beliau sebenarnya layak untuk mewakili 3 negara iaitu China, Australia dan juga Malaysia. Namun dia memilih untuk menyarung jersey negara kelahirannya ketika aksi kelayakan Piala Dunia tempoh hari. Harimau Malaya kini sudah mendapat sentuhan 2 orang pemain warisan baharu iaitu Hector Hevel dan juga Gabriel Palmero yang dipanggil ke kem pertama dalam kelayakan Piala Asia 2027 baru-baru ini. Dan yang terakhir, kereta kebal Penang FC Rafael Vitor, dia kini tinggal selangkah untuk memperkasakan benteng pertahanan skuad Harimau Malaya selepas dia kini calon paling hampir untuk dinaturalisasikan dalam masa terdekat. Jelas tonggak import dari Brazil itu sekiranya dipanggil bagi memperkuatkan skuad kendalian Peter Ceklamovski, beliau berjanji akan memberi sepenuh keringat dan jiwa untuk pasukan negara. Jika saya dapat peluang untuk sertai pasukan kebangsaan, semestinya saya akan lakukan yang terbaik untuk Malaysia, katanya kepada media tempatan. Malah katanya, beliau banyak menerima input daripada 2 pemain naturalisasi yang diserapkan lebih awal, iaitu Paulo Josue dan Endrick Dos Santos, mengenai proses, peluang dan perasaan nasionalisme selepas menjadi warga negara Malaysia.